Cuba bayangkan korang terpaksa menghabiskan masa korang dekat dalam sel penjara seumur hidup. Korang dah tak ada peluang dah untuk merasa kebebasan dekat luar. Untuk sesetengah pesalah, ini adalah hukuman diorang akibat jenayah yang diorang lakukan. Realiti yang pahit untuk ditelan. Selalunya Abang Boy banyak fokus pasal crime penjenayah tu. Tetapi kali ni Abang Boy nak tarik perhatian korang kepada hukuman diorang pula. Ramai yang cakap hukuman mati memang dah maksimum dah. Tetapi lah kan, pada pendapat Abang Boy, hukuman mati itu adalah satu cara yang bersifat belas kasihan. Yelah, lepas mati settle dah masalah dia. Tetapi dalam video kali ni Abang Boy nak kupas pasal hukuman penjara terlama yang dijatuhkan dan juga crime yang diorang lakukan. Ini bukan jenis hukuman seumur hidup tau. Itu level noob-noob je. Ini hukuman diorang ni main ribu-ribu tahun punya. Senang cerita, memang sampai matilah diorang dekat dalam tu. Pada Abang Boy, hukuman ni lagi savage daripada hukuman mati. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Hari ni Abang Boy akan listkan top 5 hukuman penjara paling lama yang pernah dijatuhkan kepada banduan. Kalau korang dah ready, let's go. Minah ni adalah bekas pekerja untuk syarikat petroleum di Thailand. Dia ni famous disebabkan dia telah dijatuhkan hukuman penjara paling lama di dunia. Tempoh hukuman penjara Minah ni adalah 141,078 tahun guys, atas kesalahan menjalankan aktiviti skim cepat kaya yang telah menipu seramai 16,000 rakyat Thai dengan jumlah yang disekau adalah di antara 200 juta hingga 300 juta dolar. Chamoy Tipiaso adalah founder untuk satu syarikat pelaburan yang dinamakan May Chamoy Fund. Cara dia menipu pelanggan dia adalah dengan menggunakan hubungan dia dengan bekas syarikat lamanya iaitu Thai Petroleum. Dia buat-buat macam pelanggan ni akan melaburkan duit diorang dalam pasaran minyak petroleum pada awal tahun 1960-an. Yang meyakinkan orang untuk melabur dalam skim dia ni adalah Chamoy mendapat sokongan daripada Thai Petroleum dan juga tentera udara. Disebabkan kabel yang dia ada ni, skim ni bertahan selama lebih 20 tahun guys. Kabel dia dengan tentera udara menjadikan Chamoy ni mendapat sokongan politik. Begitu juga meyakinkan rakyat untuk melabur ke dalam skim dia ni. Memang nampak legit lah bila ahli politik pun join sekali guys. Tak cukup dengan tu, salah satu daripada ahli keluarga diraja pun melabur dalam skim dia ni. Chamoy ni punya powerful, ahli politik telah mengarahkan bank persekutuan untuk menyelamatkan skim ni bila dah tak ada duit. Dan masalah Minah ni tiba bila ahli keluarga diraja ni join skim dia. Kalau orang lain, orang biasa-biasa, dia masih boleh lipat lagi tau. Tetapi bila kerabat dah masuk campur, segala politician, segala kabel yang Minah ni ada, semua putuskan hubungan dia dengan mereka. Yelah, kau dah ambil berjuta kot duit kerabat tu. Bila kerabat tu minta balik seperti yang dijanjikan, tetapi tak ada, memang masak lalu bro. Selepas Chamoy berunding dengan Raja Thailand sendiri, Chamoy diarahkan untuk membayar segala duit yang telah diambil daripada kerabat diraja dan juga tentera udara. Chamoy telah dibicarakan dengan 7 lagi rakan subahatnya dan dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 141,078 tahun. Manakala rakan-rakannya pula dijatuhkan hukuman selama 20 tahun sahaja. Tetapi selepas beberapa tahun je menjalani hukuman, dia telah mendapat pengampunan daripada raja yang memerintah dan hukumannya telah dikurangkan selama 8 tahun sahaja. Dia telah dibebaskan pada tahun 1993. Pada 11 Mac 2004, satu siri letupan 4 kereta api penumpang di kota Madrid, Sepanyol. Tragedi ini telah merenggut 121 nyawa dan mencederakan lebih 2,000 orang sekaligus menjadikan serangan teroris terburuk di negara Sepanyol. Kumpulan yang bertanggungjawab atas serangan ini adalah mereka yang ada kena-mengena dengan kumpulan ekstremis Islam iaitu Al-Qaeda. Serangan ini menerima kecaman teruk satu dunia dan ini menyebabkan Sepanyol mengubah undang-undang mereka terhadap ancaman teroris selepas itu.
tu. Benda yang terjadi ni memberi impak yang sangat besar disebabkan tragedi ni berlaku 3 hari sebelum pilihan raya dijalankan. Salah satu parti yang dijangka menang pada pilihan raya pada waktu tu last minute kalah disebabkan benda ni je. Semua ni disebabkan parti tu sebenarnya lebih pro-Islam dan menyokong Palestin pada ketika tu. Kalah teruk mat. Jamal Zugem adalah salah seorang daripada mereka yang bertanggungjawab atas tragedi letupan yang terjadi. Dia telah ditahan beberapa hari selepas polis dapat menjejaki nombor telefon yang digunakan untuk siri letupan tu didaftarkan atas nama Jamal. Semasa dia ditahan, polis telah menemui telefon bimbit yang digunakan untuk aktivate bom dekat dalam kereta api tu. Dia telah disabitkan 121 kesalahan membunuh dan 1755 percubaan membunuh dan dijatuhkan hukuman penjara selama 42,922 tahun. Bukan dia seorang je kena cekop guys. Polis dapat kutip yang lain selepas menyemak rekod telefonnya. Disebabkan dia ni, seramai 29 orang lagi telah dikutip. Di antara yang ditangkap, Jamal menerima hukuman yang paling berat kalau dibandingkan dengan yang lain. Ini adalah hukuman terlama yang pernah dijatuhkan dalam sejarah Persatuan Eropah. Terry Nichols adalah seorang warga negara US yang bertanggungjawab atas tragedi letupan bom di Oklahoma City yang mengorbankan 168 nyawa pada tahun 1995. Apa yang berlaku ni tercatat dalam sejarah US sebagai tragedi teroris dalam negara yang terburuk guys. Tragedi letupan tu berlaku pada 19 April 1995 dengan menggunakan sebuah van yang telah dipark di bangunan milik kerajaan Alfred P. Murrah Federal Building. Tragedi ini telah meragut 168 nyawa dan mencederakan lebih 600 yang lain. Bom tu telah dibuat dengan menggunakan ammonium nitrate dan minyak petroleum. Beberapa bulan sebelum tu, Terry dan rakan sebuahannya telah mencuri beberapa bom peledak daripada kuari berdekatan dengan rumahnya dan juga telah membeli baja ammonium nitrate dengan kuantiti yang sangat-sangat banyak. Terry ni sebenarnya memang berbulu dengan kerajaan, especially Jabatan Alcohol, Tobacco dan Firearm Agency ataupun ATF. Terry ni sebenarnya memang berbulu gila kot dengan kerajaan, especially Jabatan Alcohol, Tobacco dan Firearm Agency ataupun ATF. Dia berbulu disebabkan satu insiden yang berlaku di Waco, Texas, di mana pegawai ATF telah menyerbu satu bangunan yang dipercayai adalah penempatan ajaran Songsang. Insiden ini telah meragut 78 nyawa dan 26 di antaranya adalah kanak-kanak. Ramai yang mengkritik tindakan ATF sebagai terburu-buru untuk menyerbu bangunan tu sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Rakyat memang marah gila-gila kot pada masa tu. Dan Terry adalah salah seorang daripada rakyat yang marah. Dia menganggap yang kerajaan telah menindas rakyat terlalu lama dan dia mengambil keputusan untuk bertindak. McVeigh, rakan subahat Terry, telah ditahan beberapa jam selepas insiden tu dan telah dijatuhkan hukuman mati. Terry telah menyerah diri di balai polis dan mengakui semua penglibatannya dalam tragedi letupan ni. Apa yang terjadi adalah si Terry ni selaku ketua dalam rancangan ni, dialah yang plan semuanya dan McVeigh memandu van yang penuh dengan bahan letupan tu ke bangunan kerajaan. Semasa letupan tu berlaku, Terry sebenarnya sedang lunch dengan familynya di rumah. Pada tahun 1997, Terry Nichols telah disabitkan 171 kesalahan membunuh dan dipenjara selama 9,300 tahun tanpa peluang untuk diperul. Berkali-kali Terry membuat rayuan di mahkamah untuk hukumannya dikurangkan, tetapi hakim buat tak layan je setiap kali. Sekarang ni dia sedang merengkok di dalam penjara ADX Florence. Abang Boy pernah cover kes ni hari tu. Pada siapa yang belum tengok lagi video tu, meh Abang Boy bagi intro sikit pasal mamat gila ni. Moses Siole adalah seorang pembunuh bersiri yang berasal daripada Afrika Selatan yang bertanggungjawab membunuh seramai 76 orang wanita. Dia juga dikenali sebagai The ABC Killer disebabkan tempat dioperasi ni hanya 3 tempat je, Etheridgeville, Boxburg dan Cleveland. Cara dia umpan mangsa dia sangat licik guys. Dia telah menyamar sebagai pegawai daripada NGO dan menawarkan gadis-gadis ni peluang pekerjaan. Benda ni berlaku pada zaman apartheid di mana kaum kulit hitam ni ditindas di negara sendiri. So peluang pekerjaan memang susah gila nak jumpa. So kalau kau orang kulit hitam, memang selama-lamanya lah kau akan hidup dalam keadaan yang miskin. So Moses ni menggunakan taktik ni untuk meyakinkan kesemua bangsanya untuk ikut dia ke pejabatnya untuk sesi interview. Padahal dia bawa mangsa tu ke kawasan terpencil dan menggugut mangsa dengan menggunakan parang panjang. Disebabkan Moses ni membawa mangsanya di tempat yang sama je setiap kali,
Mayat-mayat memang penuh di sekitar kawasan tu. Ada sekali tu dia telah menghimpap mayat mangsa sebelumnya di atas mangsanya yang masih hidup. Dan Mamat ni memang hati kering tak ingat guys. Masa dia nak kena tangkap tu, dia melawan dengan melibas kapaknya ke arah pegawai polis dan mencederakan tangan polis tu. Disebabkan ini, Moses telah ditembak sebanyak 2 kali. Dia telah dikejarkan ke hospital. Dan setelah keadaannya stabil, polis pun datanglah nak rekod pengakuan daripadanya. Tetapi dia punya degil ni lain macam guys. Dia request untuk pegawai polis wanita untuk datang. Kalau tidak, dia takkan bagi tahu apa pun kat polis. Bila pegawai polis perempuan tu datang, dia boleh pula sambil menceritakan segala jenayah yang dilakukan. Hoi, memang gila Mamat ni. Moses telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman 2,410 tahun di penjara atas kesalahannya membunuh, merogol dan merompak mangsanya. Semua dalam list ni adalah mereka yang membunuh, menipu orang, bom sana sini. Tetapi entry kali ni pelik sikit guys. Hukuman penjara dia adalah hukuman paling lama yang dijatuhkan kepada penjenayah. Dan crime dia tak sekejam mana pun sebenarnya. Seorang postman yang bernama Gabriel March Granados yang berasal daripada Spain mula bekerja sebagai penghantar surat pada 28 Januari 1968 dan berakhir pada 31 Mac 1970. Postman lain menghantarkan surat dan parcel ke destinasinya. Tetapi yang si Mamat ni, dia simpan semua surat-surat tu. Dia siap ambil semua parcel yang sepatutnya di-deliver kepada customer. Dalam tempoh 2 tahun dia bekerja, sebanyak 40,000 surat dan 4,648 parcel telah dibukanya. Dan ada di antara surat-surat tu terkandung cek-cek dan barangan berharga. Dia simpan geng. Kalau kira-kira semua cek yang diambil membawa jumlah kepada 50,000 USD. Pendakwa raya mengesyorkan hukuman setimpal untuk postman daripada neraka ni adalah 9 tahun penjara untuk setiap surat yang disimpannya, membawa total kepada 384,912 tahun. Mujurlah si Gabriel ni mengaku salah atas pertuduhannya dan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada tu. Dia hanya didapati bersalah atas 2 pertuduhan saja dan dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun dan denda sebanyak 9,000 peseta. Lebih kurang $60 lah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.